Yalah, dia sedia pun sampai kau. Dia tak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi keizinan kepada kita sekali lagi untuk duduk di dalam rumah Allah yang mulia ini dalam satu majlis tazkirah yang saya diberi kesempatan dan saya suka untuk menerangkan pada waktu yang berkesempatan ini sedikit peringatan tentang tazkirah tentang kematian yang saya nukilkan daripada kitab Sunan Saghir, iaitu kitab hadis Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ini memberi guna kepada kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah tazkirah, maka sesungguhnya tazkirah atau peringatan itu sememangnya memberi manfaat, memberi guna kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Satu hadis yang kita selalu dengar, yang masyhur di sisi ulama dan masyhur juga di sisi orang awam, orang biasa. Kata Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah yang mati-mati di kalangan kamu akan la ilaha illallah. Ada ulama yang berpendapat bahawasanya maksud mautakum ini majaz, maknanya orang yang hampir mati. Kamu ajarlah, kamu talqinlah la ilaha illallah. Tapi kita tak kata, kita kata mengucap. Kita tak kata la ilaha illallah hak Nabi ajar. Kita pergi kat orang mati, nak mati, kita kata mengucap. Ini pelik pasal dia dengar orang kata mengucap. Rasulullah tak suruh mengucap, Rasulullah suruh kata terus la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata gitu di telinga dia. Kita pergi dia tu hak teruk dah. Dalam nazak, dalam sakaratul maut, dalam mabuk, kita pergi kata mengucap. Dia dengar pun dia kicak ke apa? Jadi tak kena kita. Nah, selalu Nabi tak sebut lain, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sebut terus, pergi kat telinga dia la ilaha illallah. Jangan acak sangat, jangan kuat sangat. Nampak? Jangan perlahan sampai tak dengar. Sekiranya dengar di telinga dia. Macam mana kuat dia, macam mana perlahan, sama macam kita kata la ilaha illallah pada budak yang baru beranak. Budak baru beranak kan talqin juga dengan kalimah azam.
Nah, sunat azan. Nah, pada telinga kanan iqamah, pada telinga kiri jangan kuat, jangan perlahan. Nak mendengarkan pada telinga je. Maka orang nak mati pun perlahan jugalah. Nampak? Perlahan. Kerana kita ni yang kita berharap sangat bukan ketika datang, iaitu ketika balik. Kalau kita beranak hari tu orang dak bang tak apa, orang dak komat tak apa, orang dak belah mulut tak apa lagi. Tapi bila balik dalam keadaan sabit iman kita, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Nah, atau kata husnul khatimah. Penutup yang baik. Atau kita nak. Mula-mula tak penting mana. Hak akhir penting. Macam orang lumba lari ya. Nak retah desa. Masa pong tembok pergi depan kali beruduk kapok kali. Tak boleh menang. Pergi hak depan karang tengok kat tali tu. Nak. Hak tadi hak masa mula-mula tembok ni pas ke depan belaka, kat retang tali tak ada seekor harang. Nak. Orang lain pula menang. Tadi dia laju mula-mula start. Dah 25 batu maraton. Nak. Dah hak depan sekali pas mana? Dia sapa juga. Tapi orang siap bagi hadiah. Kalau balik di rumah terus ada. Tak ambuh lagu ni. Nah, jalan sepanjang perjalanan hidup kita, khatimah hak paling penting. Penutup dia. Ada orang yang masih mudanya duduk di dalam lara. Tetapi Allah Ta'ala ambil dia, matikan dalam keadaan iman. Dalam keadaan beramal soleh. Kita nak. Ada orang yang pada permulaan hidup dia lebar, tapi akhirnya mati dalam keadaan sesat. Na'udzubillah. Dah kita baru sembahyang jemaah, kita berasa dapat tiket masuk syurga. Berat. Bala'ang ibnu Ba'ura, bapak wali, mati sesat. Nah, sekali ngajar belah-belah ribu orang nadah kita. Nah, kita tak ramai macam tu, tapi mati sesat. Dia nak menyudah. Nak pula akhir zaman ni yang menolong agama Allah, orang hok jahil-jahil, orang hok bodoh-bodoh, bengong-bengong, orang hok dak faham mengaji, orang hok tela baca Quran, hok tu tolong Islam. Ini sungguh ulama-ulama habis sokong tahu. Tak? Bapak Serban ni balik Mesir ngaji 8 tahun duduk kat Firaun. Boleh sokong tahu. Orang kampung ni nyadaknya ambil upah naiknya, beruk duduk atas hendak, sokong untuk guru. Ni kata akhir zaman, orang tak ada ilmu, orang bodoh-bodoh, orang rendah martabat akan tolong agama Allah. Dia balik Mesir, balik Jordan, Universiti Islam, sokong bapak zalim, sokong bapak tahu. Ni kata. Jadi pelik sungguh. Kawan tu tak ada erti benda, kita tak ada bersuti rumah. Beruk ada 4 ekor. Bawa urut lah kau. Tak? Hari-hari dia lengah kotih, beruk kotih, dia duduk tenda. Time beruk demam dia naiknya. Orang bodoh. Tapi sokong ulama ni tu. Ni pelik sungguh. Kau pandai-pandai ustaz-ustaz habis, rebah habis. Daripada dia pakai serban, pakai sokok pula ni. Berat sungguh. Nabi tak pakai sokok. Ulama ni. Tak. Pakai dulu pakai serban, pakai jubah. Pitih punya pasal, ikut punya pasal. Orang kata tak boleh pakai serban, tak pakai. Tak boleh pakai piah, tak pakai. Dia ulama. Tak. Bukan dreba lori. Ulama ni. Cakap Arab pasal. Nampak? Lacar lidah macam korung lidah. Tapi orang kata buang piah. Kalau nak kerja pakai sokok hitam. Pakai. Ulama bodoh. Faham? Ada pula pakai yang Rasulullah tu. Ulama mana boleh ikut dia. Kalau disuruh tak bercanggah tak apa. Walaupun sunat sekali pun. Ni. Kita nak nyudah. Sunat kita tengok orang nak mati. Tak? Tengok kita sunat kita tengok orang nak pergi Mekah. Supaya kita sebab kita kat pergi nak pergi retek.
Sunat kita tengok guna gamuk keadaan dia. Lagi kita pula. Orang kata pergi Mekah kan? Tak. Dah ni jauh pada Mekah ni, mati. Jauh pada Mekah. Balik, Sekah harga dah balik. Dan pergi Mekah balik. Nah, jauh-jauh 4 bulan pun. Balik. Ni pergi perjalanan maut, dah balik seorang. Dah tak mau pergi atas, pergi tengok. Nak? Tu kita. Kita pergi tengok orang nak mati, duk cakap tanah je. Berat kan. Tak sabar hari je. Tuan rumah kena buat turun biskut Maggi pula tanah. Faham? Bengong tu. Naik atas rumah tengok orang nak mati, keadaan dia macam mana, tengok keadaan dia. Daripada kaya sekaya-kaya jadi miskin, daripada segagah-gagah siapa jadi dak urut apa gitu semua. Nak? Orang nak mati. Sunat ziarah orang sakit. Tapi dia ada adab pula, ziarah orang sakit. Selama mana kita ada dengan orang sakit tu, kita berada dalam taman syurga. Nampak? Ini disebut dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Macam duduk dalam taman syurga. Gi duduk kat orang sakit. Kerana sakit ni musibah yang Allah Ta'ala timpakan ke atas hamba-hambanya yang dia kasih. Maka hamba tu sabar, maka jadilah ruang tempat dia sakit tu sebagai tempat yang turun rahmat, sehingga Nabi serupakan seperti taman syurga. Macam lebih nak buat orang sakit. Tapi janganlah duduk lama sangat kat orang sakit. Siapa kawan tu nak saling kain, tak tembak lagi. Ada juga pasal bodoh. Faham? Duduk sekejap aja. Duduk sekejap, minta diri. Minta diri. Lepas tu orang sakit kata duduk dulu. Dah buat tengok muka. Tu lain. Kita pun tunggu ustaz. Ni dok kawan tu nak saling pamper tengok. Pakai pamper. Tegur pula dah. Baliklah. Orang nak betul kain orang sakit, nak lomba obat dah lari. Bahan 2 kopi, 2 cawan 2 air kopi. Duk tunggu situ ada tak? Dia ni tak reti bahasa. Bukan sini cerita ni. Kat Kongo. Allahu Rabbi. Dan suatu hadis yang lain, iqra'uha 'inda mautakum, yakni surah Yasin. Hendaklah kamu bacakan orang yang telah mati surah Yasin. Dengan ulama kata dekat nak mati, baca surah Yasin. Sebab pun surah Yasin ini Imam Qurtubi riwayat dalam tafsir dia dapat meringankan akan keadaan sakaratul maut. Nampak? Ni riwayat dia. Baca surah Yasin. Dan sebagai peringatan kepada dia pada surah-surah yang dibiasakan ketika hidup. Sebab orang beriman ni, dia hidup dia baca Quran. Bila dia hidup baca Quran, nak mati kita pergi baca Quran kat dia. Nampak? Dapat menenangkan jiwa dia. Kerana nak keluar roh ni orang yang sangat duka cita, sangat susah hati. Tiba-tiba kita mari tolong baca Quran. Quran tu dia baca sama ketika hidup, maka dapat menenangkan jiwa orang yang nak keluar roh. Itu kelebihan dia. Ni ada rajin baca Quran, dia baca Quran kat dia. Ni silap. Dia dah baca Quran. Surah pun tak mari. Lalu saja dengan kereta. Rung turun pagi, rung lalu sekali. Quran tak baca, orang ngajar pun tak mari, kuliah subuh balik awal terus. Bila nak mati, tak tolong Tok Imam baca Quran sikit dah. Pasal ayah nampak belalak dah mata. Tak? Kontraktor tu. Jangan main. Baca diri ya. Mu anak dia kan? Apa suruh Tok Imam? Muda aja mari surah. Nak? Dia ingat Tok Imam lapor tak? Nak? Tok Imam teh. Lama orang panggil. Bangang tu. Tengok muka dulu. Orang sakit siapa dia? Rajin mari tak surah. Haji tu. Minta maaf. Sakit perut. Tak rajin mari surah. Minta maaf. Dia nak pergi panggil, nak pergi tahlil, nak pergi sembahyang hajat, nak pergi baca Yasin, member only, gitu. Ke guna? Orang tak masuk kelab, tak boleh. Faham? Ni rumah Allah mu kena mari masa segar. Bila mu sama mari masa segar, orang pakat pergi rumah mu masa mu sakit. Kalau kita tidak pergi, tak berhati hati. Mu besar mana? Besar sangat pakat mu. Faham? Tak boleh kalau tidak mari dia upak. Ni rumah Allah tak apa tak mari. Tak mari.
kita kena pergi rumah dia. Mu siapa? Faham? Ha. Pukul gambar ni jadi ahli kelak. Senang. Mana saya mati? Ada gambar ada katik. Hari 7 malam. Faham? Tak rajin mari surah. Orang dah cakap nak bang. Siapa mampu untuk bila bang? Tak mari juga. Nak? Apa kita bila? Tak hari tak? Dah? Kita nak pergi layang je. Tidak ada pengajaran. Faham? Dia masyarakat ni kita kena ajar. Tak ajar, tak reti bahasa. Nah, anak kita kalau kita dah buat keras, punah janang dia. Boleh kalau tak takak penjenayah pakai nasihat air. Jangan ngopok dah baik. Dia balik, duduk surau pula. Balik awal. Kalau hukum bunuh pun kau ramai. Faham? Dia kena keras. Baca Quran masa hidup, masa kita sakit, orang mari baca kita pula. Aku tahu. Ni dah baca Quran, baca surat khabar. Tak, baca surat khabar, baca ada surat khabar. Ada hadis, man qara'a surat khabar dakhala al-jannah. Barang siapa baca surat khabar masuk surga. Aduh. Baca Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi kama qala. Baca Quran, baca Quran. Kerana dia datang pada hari kiamat memberi pertolongan kepada pembaca-pembacanya. Betul. Nah. Dari masa hidup itu baca benda. Dia baca metro. Masih nak hati jangan bawa surat Yasin. Bawa harian metro. Ramai-ramai. Tak? Duduk keliling dia kita pun baca. Kuala Lumpur 5 Julai. 2 pasangan ditangkap berkhaluat. Baru padang muka. Nah. Ini kata Allahu Rabbi. Dia buat perakat tu. Bila tapi jenis terima baik. No. Gerang-gerang pergi juga. Gerang-gerang pergi juga orang baik. Tok bila pun tak. Pergi juga lah dengar orang minta tolong. Dia ada aja mari pergi juga. Sani dah tak sapati bila dengar ada kuih lapis. Faham? Kuih lapis kalau lasa jebar kot tikar tak imam. Allahu Rabbi. Jadi boleh kita baca Quran. Orang yang nak mati biar dia dengar kalam-kalam yang baik. Baru ni orang matilah. Kita pergi nawak. Ditinggal atas gerai gitu. Dibuah atas gerai. Ditutup ikat dagu ditutup dengan kain gebor, dibuah kelambu. Comel kan? Konon kau bagus awak gitu. Anak-anak cucu duk tengok TV ramai-ramai. Ni. Tak mugi anak beranak. Faham? Gi sakit hati tengok. Berdu duk tengok. Pukul 12 tengok dak tutup lagi. Toki, kacokeng. Duk atas gerai. Padang dengan muka dia. Orang ngajar dak pergi masih dia hidup. Orang kuliah ada pergi pada ayat lembu, tang-tang ceruk. Ada anda? Lembu tu orang ngaji. Ni kita. Kita yang buat anak cucu kita jadi gitu. Kita yang latih. Sungguh. Anak kita latih. Kita atas sekolah Arab, cakap Arab. Atas sekolah Tamil, tak cakap Arab, cakap Tamil. Atas sekolah Cina ni cakap Cina. Kita pilih nak jadi apa? Atas latihan ibu bapa. Boleh je tinggal perhong dulu. Duduk situ nyamuk lah dengan semut dengan apa naik. Ada orang ngaji lah nak sipang bagi esok, baca Quran ke dia, turun rahmat. Baru betul. Allahu Rabbi dalam miskin pula dengan amalan. Na'udzubillahi min zalik. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita yub'asu fi siyabihi allati yamutu fiha. Yani sesungguhnya mayat itu dibangkitkan pada pakaian yang dia mati padanya, pada pakaian itu. Ni kata setengah ulama, batu kita ni pakailah pakaian yang kalau kita mati kita pakai pakaian tu, kita akan dibangkit semula di padang mahsyar dengan pakaian tu. Kita tak malu kat orang. Tak segan. Comel kalau mati pakai baju semayang, baju Melayu ke pelekak, comel mati. Ni mati pakai baju bola. Faham tak? Bakit baju bola lagi. Orang lain bakit pakai jubah, pakai baju Melayu. Dia bakit pakai baju bola, merah nyala. Belakang tulis David Beckham. Faham? Hari kiamat lagi. Nampak kan dia dah dia minyak. Faham?
Dan kita ini akan dibangkitkan dengan apa yang lara kita dalam dunia. Itu juga. Dalam hadis yang lain, innal abda yub'atsu yaumal qiyamati ala ma mata alaihi atau kama qala. Seseorang hamba, seorang manusia itu akan dibangkitkan di hari mahsyar nanti atas apa yang ada dia bersama dulu di dalam dunia. Ini kena jaga. Kalau kita asyik dengan Quran, kita bangkit dengan Quran. Asyik dengan kitab, bangun dengan kitab. Asyik dengan tasbih, bangun dengan tasbih. Galik dengan tikus mayang, bangun dengan tikus mayang. Galik dengan karaoke, bangun dengan karaoke. Gitu. Galik dengan bola, dengan tiada-tiada naik lagi. Faham tak? Dengan kasut bola, dengan bola pecah-pecah dah. Kaki main badminton, siapa tak gisu lah main badminton. Bulu ayam je. Bukan bulu bidadari. Faham tak? Bulu ayam je Cina getu. Dia boleh getah sikit. Tebah juga kita macam nak mampu. Faham? Siapa tak gisu lah. La ilaha illallah. Bakit dengan badminton. Hari kiamat lagi dia lara. Tak malu kat orang lain. Nak utir raket takut tekuk. Faham tak? Orang kata orang gila mana pula ni pada masyarakat. Orang bawa kitab, bawa apa, dia bawa raket badminton. Power ni. Main tak apa, tapi janganlah sampai kita lara daripada semayang, daripada tugas-tugas agama. Kaki dang bakit dengan pandang. Nampak? Sampai tembus kedai orang ni. Dia gahar sikit-sikit, tembus terus ni. Gerai-gerai orang. Kuat maidang. Maidang ni boleh sepapang dua. Dia panggil hobi. Dia panggil hobi. Sepapang dua hobi. Kalau turun pagi balik petang bukan hobi, gila babi. Betul ke tak? Apa nak balik rumah maidang? Beli ikan pacul ikan. Duduk di supik basikal. Gantung situ. Allahu Rabbi. Di dalam satu hadis yang lain pula Rasulullah SAW bersabda, inna ruha iza qubida tabi'ahul basar. Allahu Rabbi, kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya apabila roh itu dicabut, digenggam oleh malakul maut, maka dia akan dinaikkan. Kita kena pejang mata dia. Sebab apa? Sebab roh ni keluar, mata melihat roh itu keluar. Bila habis keluar roh, mata pun tidak berfungsi lagi. Kelopak mata tak boleh nak tutup. Mata sunat tutup. Tu tengok. Pasal kawan lama kita ni, jasad dengan roh. Dia combine dua ni jadi orang yang hidup. Asalnya dia roh dulu Tuhan cipta. Kemudian Tuhan cipta janin duduk dalam perut mak kita 120 hari. Maka ambil roh ni, maka berkawanlah dengan jasad, baru kita hidup. Sampai masa dia pisah balik. Pisah balik tu mata belalok tengok. Tabi'ahul basar, pandangan melihat perginya roh. Dah kawan lama. Dia ucap selamat tinggal. Siapa punya kerja ni? Ini kerja jabatan maut. Ni orang takut, orang tak takut. Jabatan cukai. Ni jabatan maut. Ketua pengarahnya nama Israel alaihi salam. Faham? Dan dia melawat di rumah kita, berambu lah air mata. Ni hilang pok, ni tak ada anak, ni hilang bini. Dan dia mari di rumah. Dia tak ada kira siapa-siapa. Kau jahat, kau dia nak. JKK ni dia nak. Faham? Maka sunat kita tutup akan mata mayat. Tutup kelopak dia. Kelopak mata dia tu kita pegang, kita tutup. Sebab kalau kita lock sampai kesok, kita tutup payah nak tutup. Bila orang tengok jadi uduh. Uduhnya keadaan mayat, mata belalok. Tak? Tutup kelopak mata dia. Mana jadi-jadi dah tengok dunia, tak ada dah bagianmu. Tutup mata. Tak, memang sungguh. Tak usah kata tutup mata, masa mata celek tu tambah dah dunia. Ni tengah segar ni nak Tengah segar nak. Dah mati tak tambah dah. Nak. Pergi kat rumah orang mati, kita tunjuk dia katalog Gen 2. Ni jualan murah 18,000 je. Anak beranak Range Sport, spoiler baru buh tu. Senyak je orang mati. Tamu layang, lama dah, tak mau dah. Dia minta benda, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia kata, wahai Tuhanku, nampak? Kembalikan aku semula hidup supaya aku dapat melakukan amal soleh yang aku tinggal hari itu. Tak boleh layang mu seorang, orang lain pula hidup. Bila mati, tu dia nak. Bila hidup, dah ingat ke mati. Kita
Bila mati, ingat ke hidup. Bila hidup, dah ingat ke mati. Faham? Tua-tua ke diri tu, duduk atas gerai lagi, garik-garik boleh. Dah gisu kan. Tua dah. 70, 80. Duduk buat gitu. Pedah kopi. Siapa ke Isya, habis waktu gitu. Dah semayang. Tua dah. Nak apa kerah tau. Nak? Dan nak buat ke mana ke dia? Orang dulu-dulu kata umur 40. Payahlah sikit dah 40 ke atas. Ni 80. Nak? Allah Rabbi. Kita minta jauh daripada keadaan seperti itu. Dan sunat kita letak benda-benda di atas perut mayat ni. Kerana Nabi bersabda, kerana Anas radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Da'u ala batnihi hadidah." Hendaklah kamu letakkan di atas perut mayat itu akan besi. Zaman dulu dah diambil besi supaya tak kembung perut. Guting ke? Tapi bukan mesti guting. Orang Melayu ni cari guting dulu. Dia bukan mesti guting, benda yang berat supaya angin tak masuk dalam perut. Kita tak mesti guting, orang lain tak ambil, ambil guting. Cari juga guting. Dah cocok perut tu rabak. Faham? Nak guting. Tak, benda yang berat supaya tak masuk angin dalam perut. Susah nak mandi esok, nak keluar najis payah. Tu tujuan dia. Kemudian sabda Nabi SAW dalam kes mandi mayat, la tubrid farizaka wala tanzur ila fakhizi hayyin wala mayyitin. Jangan kamu dedahkan akan aurat kamu, peha kamu kepada orang. Dan jangan kamu lihat kepada peha orang hidup maupun yang telah mati. Dalam bab mandi orang mati ni, dia boleh tengok aurat. Kita pelik kot setengah orang mandi buka bodoh, telanjang bulat mayat. Tu dah ditutup pintu. Tak, tapi telanjang depan dia mayat. Ni haram. Tak ada hajat dah boleh tengok aurat mayat. Dia tak dapat tidur. Darurah baru boleh. Ni pergi buka terus. Nak buat mana dia seorang pandai mandi. Orang lain tak pandai mandi. Mandi sendiri pandai. Mandi mayat tak pandai. Haram. Ni Nabi kata, wala tanzur, jangan kamu lihat ila fakhizi hayyin wala mayyitin. Jangan sekali-kali lihat pada peha mayat dan pada peha orang hidup, peha mayat. Tak boleh. Wala mayat sekalipun. Tak boleh. Kadang-kadang tu anak beranak. Nak, bila mandi mayat, tukang mandi mayat kata, mari tengok belakang ni mandi mak mandi ayah. Ni haram, tak boleh. Tak, yang boleh ada seorang ni tukang mandi, tukang layang. Kalau tak cukup tukang layang seorang, mari seorang lagi. Tapi haram melihat aurat. Kalau bukan aurat tak apa. Melainkan tak dapat tidur. Baru dibenarkan melihat aurat sekadar-kadar ni. Nampak? Di darurah. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Bila dah darurah, kita paksa kena tengok, tapi tengok sekadar hajatnya saja. Ni dak. Mari tengok deh, mari tengok kapang kapang ayah belakang ni, mari tengok kapang tok ki. Telanjang bulat tok ki. Nampak? Cucu-cucu suka. Tok ki telanjang. Ni haram belaka. Ni kata jahiliah. Tak, jahiliah nak buat mana? Orang khusus orang mandi, dak ramai. Tak? Kalau khusus dunia ramai. Nampak? Kalau borang nyanyi habis masuk. Berpuluh-puluh ribu minta borang nyanyi. Nak tengok apa benda ni suruh heboh sampai teruk puluh-puluh ribu orang. Allahu Rabbi. Nak jadi beruk. Puluh-puluh ribu tu baik, kapung tu baik, aulu tu baik, dalam sungai tu baik. Nak pergi tengok. Cik buat ni kursus mandi mayat. Tak laku bersekeping borang. Tak ada orang nak masuk. Borang waisan putu dua. Putu dua. Mu sebelah, aku sebelah. Jadi jahil lah kita. Bila hak ada dah ikut peraturan, tu apa kata tu hak ada je mandi mayat tapi dah ikut peraturan. Tak, dah ikut syariat. Terpaksa lah kita. Lok ke dia lah. Dia buka telanjang. Tak boleh. Dalam kes mandi mayat sekalipun tak boleh. Jangan buat main-main. Dalam kes aurat orang. Walaqad karramna bani Adam. Di antara maksudnya kami muliakan anak Adam manusia ini, auratnya adalah dijaga. Tidak boleh sembarangan orang boleh lihat aurat dia. Itu mana memuliakan bani Adam. Tak, bukan beruk. Beruk dia boleh buka aurat. Tak, beruk tak apa main bola kalau pendek. Orang tak boleh. Dia ada aurat. Aurat ni al-aibu, benda yang aib. Aib ni makna kemaluan. Tak. Ma yajibu satruhu, benda yang wajiblah oleh kita tutup dia. Tiba-tiba kita pergi buka aurat kita sendiri, 4 dosa. Kita buka aurat orang lain pula, maka kita dapat 2 dosa. Nak?
Buat perkara haram lepas tu membuka aib orang lain pula, pula lagi. Dua dosa. Nah, sebab itulah kalau kita nak supaya aurat kita terjaga ketika kita uzur, maka masa kita gagah ni lah kita jaga aurat. Kalau masa gagah ni kita buat lebih kurang, masa uzur Tuhan buka selok habis. Jadi malu aib kita. Pasal apa? Pasal latihan masa muda. Tak? Masa segar ni kita tak jaga aurat. Ni nak pergi tandah tu daripada pintu surga jauh, selok dah kain. Berat nanang. Ni orang surai. Dia nak kecing, nak pergi tandah bilik air, dia mari daripada pintu surga. Tak, nak tunggu isa nak kecing pula. Ni selok puing luar ni. Orang tengok belaka. Orang masuk dalam tandah tu baru buka kain. Buka sudah 71 umur. Kalau 17 anak dara boleh tahan kira. Faham? 71 puing tu bila? Oh gerak nana. Hukumnya haram. Nampak tak boleh? Kena sapa lu tepat yang mata orang tak nampak baru boleh buka aurat. Faham? Walaupun kita duduk surah tak boleh. Ada jenis lagu tu. Nak basuh kaki nak naik surah, nak semayang garik, nyakat kain depan habis berambil-ambil. Faham? Nampak kau ni. Jenis tak ada kemaluan. Ada macam tak ada ni. Kita tak ada hal kita nak bengong ni. Orang tengok reti pasir. Haji apa bodoh ni. Kena suci. Nak marah kau kan? Tak boleh. Kita ada aurat. Jangan main nampak. Kena jaga. Bila kita tak jaga masa gagah, masa tua kat gigi kita tak pelihara aurat kita. Tak? Tak ada suara? Telefon biru ni. Allah. Carilah hok hijau telefon dek tunggu. Kuning dah apa dah. Allah. Tadi nak kena kabar belaka. Masa badak nyala. Allah lebih agak cetong kau. Biru. Kursi molek dah. Allahu Rabbi. Jadi kematian ini satu perkara, satu ilmu, satu pengajian yang cukup memberi kesan kalau kita belajar daripada peristiwa-peristiwa kematian. Kita tengok orang mati, masih dia segar gitu, macam mana keadaan dia. Tak, orang hormat ke dia. Tak, jumpa tu selamat pagi tuang, selamat malam tuang, pakat besar ni. Nah, dia ketua pulih. Bapak sekali 3 bintang ni. Orang jumpa dia pagi tuang. Selamat pagi tuang. Mana pagi selamat tuang mampu dah apa? Tengok dia mati ada orang selamat pagi dia. Ada keras itu. Keras gitu. Tak ada rega seseng. Tak ada harga bila mati. Tu nak khabar pelajaran. Hebat dia, D.O. Boleh saing orang boleh tanah. Kalau dia saing, orang minta tanah dia saing boleh tanah. Nampak? Tapi bila malakul maut saing, dia bahan tanah. Faham? Nak khabar senyap habis pakat. Tengok raja lah. Hak besar kali raja. Tak? Tengok masa dia jalan. Kalau kita lapu hijau, dia merah. Dia kena jalan tu. Nampak? Tu besar dia. Ni orang yang takabbur. Tilkal darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah Taala kata ini negeri syurga, negeri akhirat kami sediakan untuk orang-orang yang dalam dunia itu dia tambah kesombongan dan tak melakukan kerosakan. Bukan untuk orang takabur. Boleh kita hijau tak boleh lalu, dia merah dia boleh lalu. Dia tak bayar, kita bayar. Ni orang takabur. Hebat dia. Tengok bila dia mati. Benda jadi. Ada benda.
Pakak dia, dari masuklah kubur. Disusung di bira mayat. Tengok. Tengok haji mati ya. Orang-orang besar, disusung pakak dia. Macam-macam pakak ada. AMN, JPN, JPJ, UPSR, PMR, JKR. Nampak? Macam-macam. Dah jadi apa tu? Bintang tu. Tak kena saat kubur. Raja-raja lah dia nak. Orang besar-besar, orang banyak kuasa. Hak ni muka wanaki nak dulu. Kita faham molek. Tak ada kebosaran. Dah kalau raja basak bila mati dah kita mendengar. Baru kelas JKK yang ugu lah kapung. Mu kalau pergi surga tak boleh 200 ya. Apa pitih pok mu. Orang pun takut dia dapat tak pergi surga. La ilaha illallah. Tak pergi surga apa? Takut JKK tak boleh pitih. Rela jahil. Faham? Dia nak tolong kita lagi kita mati. Dah. Amalan kita la yatba'ul mar'a ilal qabri ghairu tuqa wal amalus salih. Tidak akan ikut kita masuk dalam lubang kubur melainkan ketakwaan kita pada Allah dan amal-amal soleh. Orang lain tinggal belaka. Harta tinggal. Kita sayang harta. Kereta ni kewi ring tu siapa kilat ring tiup mulut kau. Tiup macam orang bodoh. Faham tak? Lepas boleh sikat rambut ring. Tayar kewi. Kewi. Hati kerong. Hati ni. Tayar kewi. La ilaha illallah. Tak apalah asal. Hati kewi juga. Dah. Jadi sebelah je. Boleh bawa tak lah kubur? Boleh. Dah muatkan dia. Bapak kereta nak muatkan dia. Dah minta bos steering rasa. Pasal dia sayang nak hari tu ni. Ayah ni masih hidup. Kalau bunyi perah-perah buka tikat hitam takut kambing naik atas-atas. Takut toreh pula kereta. Kalau ayam naik atas je kejar ayam pada 2 tiap kapung kejar ayam. Faham? Sayang ke kereta. 6 bulan beli tu tak buang lagi plastik kosing. Tengok mati. Dah minta tolonglah orang mandi. Guana pula. Dah nak bos steering se. Beli kaya. Dia tu tak muat ni. Sakop bau mayat. Tak? Dah pala gia bos sikit. Kasih lagu mana tinggal? Tinggal, tak sungguh. Barang tinggal, tapi dah kita bodoh. Barang tinggal kita jaga ngak. Barang nak bawa mana? Hilang. Tak ada. Hak nak bawa, kita tak ingat. PT tinggal 180,000 dalam bank. Tinggal. Tabung haji ada 70,000 tinggal. Tak boleh bawa pusing. Cincin belian 165,000 buang. Dosa 165,000. Cincin besi je. Buang juga. Mana? Untuk orang hidup lah pula. Anak bahan kepala mayat. Bini kepala mayat ni. Bahan ketinggal ni. Bahan kepala lutut. Ni bahan ponggeng mayat. Tinggal korok kering mayat. Habis bahan tu orang. Kita bodoh-bodoh jugalah. Siapa tak dan gisu kan? Kalau dan gisu kan. Dan berdengar. Tak apa cari harta. Tu tak salah. Tak lara. Kerana harta lala baru kan? Kerana anak bini lala baru tak betul, baru rugi meniaga. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Dengar sama. Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan kamu oleh harta dan anak bini kamu daripada agama, daripada semayang, daripada belajar, daripada kerja-kerja Islam. Barang siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak bini dia, maka mereka lah golongan-golongan yang rugi akhirat. Tak bawa benda bola kanda. Cik kita selok dekat orang pasal roda kapang tu. Ada tak bawa? Kak gero ke 2 ping boleh cocok dalam kubur. Faham? Tak ada. Skepeng tak bawa. Kayu pula bukan kayu sengah kanda. Kayu kapur. Lapik daun pisang. Ni pengajaran. Pengajaran tu tengok mati dia. Masih hidup itu bekeng tak patut. Bekeng masih hidup. Lambat cokek. Tengok dia bersilat. Tubik habis buah bunga, buah jelly tubik habis. Tengok dia mati. Tak lawan sikit. Orang mandi mayat korek hidung dia ni. Tak kata apa Tok Guru silat. Senyap terus. Duduk atas gerai. Korek telinga pula. Senyap tak kata apa. Dari mana buahmu? Buah riman ni? Tak ada.
Gayung mana? Pencok silat mana? Silat licoh mana? Tak ada orang mandi pusing kat ni, jelek jadi buah-buah ni. Akak kaki. Jadi bodoh tu. Tu kan. Akhir sudah gitu kita. Jadi tak ada kebosoran. Sebab itulah kita hidup dalam dunia gagah, ingat kepada tepat balik. Kaya ingat kepada tepat balik. Kaya lagu mana pun dia balik belaka. Tak mau balik, dia kena balik. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kamu dibawa balik. Bukan tarji'un, kamu balik sendiri. Memang kita tak mau balik, dosa banyak. Tapi turja'un, kamu dibawa balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila kamu mengkafankan akan seorang daripada saudara kamu yang meninggal dunia, maka hendaklah perbaikan akan kafan. Maknanya kafan molek. Jangan ikat lebih kuranglah, buat molek sikit. Bagi yang mampu. Kalau tak mampu, sekadar yang ada. Kain kafan. Dia 4 perkara wajib dengan orang mati. Mandi, kafan, semayang tanam. Hak lain tak wajib. Ngaji kubur tak wajib. Baca talqin tak wajib. Tahlil tak wajib. Jadi 4 perkara ni, mandi, kafan, semayang tanam, boleh ambil duit si mati. Lain pada 4 perkara ni, haram kita guna duit si mati, melainkan si mati ada berwasiat ataupun disetujui oleh segala waris. Ingat tu. Dan yang afdalnya adalah kain kafan yang kita pakai semua masa hidup. Kerana pula, maknanya kalau kita ni masa hidup suka pakai baju tu, maka afdal kita dipakaikan baju tu untuk kali terakhir, sipang dalam liang. Umpamanya masa kita hidup kita berani sangat pakai baju Melayu warna putih ni, maka sunat ambil baju Melayu tu kapang ke dia. Masa hidup berani sangat kain pelakat kelabu ni, we pakai ke mayat. Faham? Lepas tu tutup dengan kain putih pula, 2 lapis. Jadi 3 lapis. Ni kira selapis, 2 lapis lagi. Pada awak lah ni. Itulah asal Rasulullah dengan jubah Rasulullah. Dia pakai jubah dia. Kapang. Sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar dia minta baju dia pakai semua. Dia pesan supaya kapang dengan jubah tu. Tu afdal. Tanya dia nak ubah baju mana ni? Ayah ni. Mak dia kata ubah baju kuning tu lah. Dia beri sangat masa hidup. Kalau basah-basah tu ambil dah pakai. Afdal tu. Kita tak putih semua di dalam. Di luar tu kain kapang putih. Kafinu mautakum fiha. Ndaklah kamu kafankan mayat-mayat kamu di dalam yang putih. Hak luar tu kita buah putih. Dalam pakaian dipakai sama. Tapi ni tak berlaku. Kalau tanah harak tu dia pakai pakaian dia pakai sama. Dia ikut sunnah tu. Tanya. Dah mak mati, tanyalah anak. Dah mak pakai baju benda sama-sama. Anak pun kabar tukang mandi sama-sama. Pakai baju kurung putih. Kain merah. Selendang merah juga. Balik awal tu. Kaum ibu. Tak. Tu dah ayat talqin. Tanah bu tu mau. Tanya dah ayah mati, ayah pakai baju ni lah ni. Ada gambar nimbang atas belakang. Kenal sangat ayah. Pakai je tu balik awal banyak. Nampak? Sudah kerja. Allahu Rabbi. Boleh sokong bapak zalim. Orang zalim dalam Quran terang-terang sebut. Orang zalim ni ahli neraka. Tak zalim apa? Kalau kita ambil kayu rumah orang sebatang kayu sugi orang je. Masuk neraka dah. Belum kita rombok rumah orang. Belum rapah harta benda orang ramai. Belum rombok masjid lagi. Nabi kata mani kata ta'at haqqam ri'im muslimin aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil merampas hak seorang Islam dengan tidak sebenar, maka Allah Ta'ala mewajibkan masuk dalam api neraka dan mengharamkan tubuh dia masuk syurga. Faqila ya Rasulullah wa in kana yasira. Wahai Rasulullah, kalau dia rampas sikit dia, Nabi walau kana qadiban min arak, sekalipun dia rampas sebatang kayu arak, kayu sugi yang harganya 5% ni, sebatang kayu sugi je ni rapah hak orang Islam, wajib masuk dalam api neraka, haram masuk syurga. Allah Rabbi.
Dan ni rumah orang nak siap tau. Bangga berzal. Siapa menangis lo, anak-anak tengok rumah utuh. Ha. Rumah Allah. Sodok. Acul bubi. Cepat orang joget buat. Dengan petah, dengan apa. Dengan buah, dengan apa buat mari belaka. Kalau nak buat maksiat. Nah. Tepat kedai judi, kailan arak. Banner sehabis-habis hebat. Rumah Allah sodok. Molek-molek ada. Ha. Tak apalah ni puak-puak zalim. Sokong juga kita ni bodoh. Tok imam, tok bila, ustaz, tok guru hak mengaji agama habis sokong. Kerana apa? Kerana dunia. Ini hak Nabi tak ngaku mak belaka. Ha, Nabi tak ngaku mak. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tabarani, sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun. Faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim falaysa minna walastu minhu walam yarid ala haudi. Akan ada kemudian daripada zaman aku nanti pemerintah-pemerintah, orang-orang yang memimpin kerajaan. Nabi kata yang mereka ini melakukan kezaliman, lagi pula melakukan pembohongan. Memang bohong. Maka barang siapa mana-mana orang yang pergi kepada pemerintah seperti ini, fasaddaqa bikazibihim, dan membenarkan akan pendustaan mereka, wa a'ana ala zulmihim, tolong pula atas kezaliman mereka. Ha, maka falaisa minni, dia bukan satu golongan yang tidak beragama, yang kerjanya berhibur dan mabuk. Itu golongan pakai sebang. Sampai gitu. Nah, dan ini Nabi. Percaya Nabi kan? Nah, budak sekolah rendah pakai sebang dibuang sekolah. Di negara Islam, nampak diwajibkan pakai nektar. Nektar itu bukan sunnah Nabi. Sunnah George Bush. Nah, sunnah bapak apel anak. Nah, diwajibkan nyanyi pula, wajib nyanyi. Nah, pakai sebang diberi amaran, kalau tak buang sebang dibuang sekolah. Dan sebang pakai siapa? Pakai yang Rasulullah. Darinya di Rasulullah. Nah, kita nak wadah utia di wadah no. Sudah kita kalau kita wadah no. Nah, peringatan Allah kita wadah wak sejarah. Atau ini tak kamu macam-macam nak bilang. Nah, ini sekolah ustaz-ustaz. Saya makan di tadi itu sungguh. Itu memang doktor tapi tidak masalah pikiran itu gini. Saya makan tu. Nah, saya makan. Sanggup dengan sebab agama. Saya makan cara lain. Tak, kalau selain agama tak boleh diamkan ke ayat-ayat Allah tak boleh. Tak boleh mendiam-diamkan ayat-ayat Allah. Sehingga jadi jahil rasa pada detik benda orang. Dengan sebab kita mendiamkan ayat Allah, maka kita ni adalah derhaka kepada Allah. Mati tak dipakai besi yang tinggal ke mulut ulama-ulama terbunuh ustaz. Nah, pakai tu. Man su'ila an ilmin fakatamahu ujima yawal qiyamati bilijamin min nar, kata Rasulullah SAW. Nabi kata, mana-mana orang alim, ulama, tok guru, ustaz, mubalik, mu'alim, tak kira lah guru agama, guru
pelawak. Dia ditanya daripada ilmu yang tak dapat tidak diketahui oleh orang. Maka dia sembunyikan ilmu itu. Tak kabur satu ayat. Tak kabur kebenaran. Hanya lainlah macam-macam sebab. Maka dia akan diberi pakai pada hari kiamat. Dengan besi kekang ni. Kalau tak pada mulut dia. Letak di mulut dia. Hari kiamat ini. Tengok. Ahli-ahli agama. Pakai besi itu. Kerana dia diam daripada kebenaran. Dia kata. Bila kita diam, mangsanya orang lama. Dia tahu tapi dia buat diam. Bila dia buat diam, orang nak tahu. Tak tahu. Dia tahu dia buat diam. Kali makan waktu. Kerana bagi mereka-mereka ini, satu saja yang merosakkan manusia, iaitulah dunia. Hanya dunia. Dunia adalah perut jadi rosak ni. Hebat dunia. Dunia ni kalau kita semayang, buat lagi pun. Kalau masuk dalam perut kita kerana dunia. Berat nyakit ni. Kalau kita pergi Mekah kerana dunia, ini habis kita juga lagi pun. Tapi kalau bagi marah pun, bagi mana, bayar marah pun. Cimani di Mekah tak pun. Dunia habis. Aku nak dana. Kalau balik ke ustaz tu jadi ustaz setan. Dunia punya pasal. Kerana nak kemewahan, dia kuasa hidup hilang lagi. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi Rasulullah bersabda, Asri'u bil janadah, fa'in taku salihatan fa'khairun tuqaddimunaha ilaih, wa'in taku siwa zalika fasyarun tada'unahu an riqabikum. Hendaklah kamu bersegera membawa jenazah. Mana jenazah ni, sunat kita jalan cepat. Dan jangan lengang-lengang gitu. Nak, jalan cepat. Kalau mayat itu orang yang baik, maka adalah bagus kamu cepatkan ke dalam nikmat kubur. Gitu. Tak, cepat dia dapat nikmat. Kalau mayat orang soleh. Kalau mayat ini orang yang tidak soleh, orang jahat, maka cepat-cepat kamu buang daripada atas tekuk kamu. Ya Rasulullah. Maknanya, mayat yang kita pikul ni tak lari daripada dua keadaan. Kadang-kadang, mayat itu salihah, Nabi kata. Mayat yang soleh, yang baik. Kadang-kadang mayat itu siwa zalika, Nabi kata. Dalam riwayat. Kalau kita tahu lain. Kalau kita tak tahu. Ni tak tahu ni mayat ni baik ke tidak. Kalau tahu dah ya pikul dah. Kalau mayat jahat pikul apa benda? Faham? Kalau kita tak tahu. Bila kita tak tahu, Nabi kata asri'u bil janazah. Jalan cepat-cepat. Sebab apa jalan cepat? Sebab kalau mayat orang baik-baik, balasannya adalah nikmat kubur. Segera kita tahu tempat baik, lebih baik bagi mayat. Nak? Orang semayang tak tinggal, orang yang beriman, orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Tak? Orang yang suka berderma, bersedekah. Orang ni, orang baik ya. Orang ni kita berebut pikul tak apa. Tak? Tapi kalau orang yang tidak baik, duduk atas belakang kamu, Nabi kata, tak guna kamu pikul lama-lama. Barang tak pakai, apa nak pegang lama-lama. Macam kita pergi bawa tak bakar ayam apa bomoh. Tak? Tengok benda busuk. Oh, bakar ayam. Tengok berombel-rombel dah perut. Berulat hanya. Kita pun bawa bakar ayam, kita jalan derah ke jalan lambat? Jalan derah ke jalan lambat, lenggang-lenggang singgah lu lambu tu benda weh. Akak ayam pegang tangan lah dak. Jalan derah kita hok derah. Dak dan siapa ditong siapa lepo dah. Piung. Dak. Mana nak derah? Ni kita mayat yang tidak baik. Nak. Dia orang nak pergi surga dia sekat. Kalau lihat bandar ni dia sekat. Dia ambil nama orang tua hok pergi surga. Dia nak batal batuang wang isam. Dia ambil nama. Nah, JKK dinu, jin kapir kucing kapung. Faham? Kalau hak puang moci-moci, kita kata bapa moci dak mari. Dia kata tu marah. Dak wi mari, tidak tak muri duit raya. Ni. Lagu ni kita nak pikul. Tak usah pikul lah. Faham? Buat kotor baju kita. Nak? Dia sokong teruk pula. Sokong bapak-bapak zalim, bapak jahil. Nak? Bapak sekali suruh rombak masjid. Dah nak wek tukang sokong habis patak neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu sokong orang zalim. Jangan rasa comel orang zalim. Jangan cenderung hati pada orang zalim. Kamu ni pasti masuk neraka. Mihrab tempat orang sujud tu teruk dalam tong sapoh. Habis bahan di tiap ayam, tiap anjing habis.
Dah tak zalim itu. Nak, zalimnya. Dah kita nak pergi ratik pula. Enggak nak kita. Nak pergi pikul pula. Nak, biar ikut Rasulullah. Satu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat, orang bawa orang mati. Nampak? Sahabat pun kata khair. Nabi kata wajabat. Kemudian bawa pula seorang lagi lalu depan Rasulullah. Sahabat kata syar. Nabi kata wajabat. Orang tanya Rasulullah, apa benda tadi bila orang bawa satu mayat, sahabat kata molek, baik-baiknya mayat ni. Tak? Nabi kata wajib. Mana wajib? Wajib syurga. Maksud ni. Sebab orang kalau tak baik, orang nak puji belaka. Orang marah kalau mati. Orang kutuk dia. Jadi dia ni, sahabat dia tak berlawak. Hak baik dia kata baik. Hak jahat dia kata jahat. Kita dah jahat kata baik. Hak baik kata jahat. Sahabat dia tak menawak. Faham? Dia ummatan wasata. Umat terbaik. Nampak? Khairu ummatin ukhrijat linnah. Jadi bila bawa mayat yang baik, sahabat dia cakap tak bohong. Dia cakap benar. Baik. Nabi kata mayat ini wajib masuk surga. Pasal sahabat aku telah kata baik. Dah ni mayat asal lagi apa pula? Sahabat kata jahat tak pakai mayat ni. Nabi kata wajib masuk neraka. Sebab sahabat tahu dah mayat tak pakai rawat. Sampai gitu. Kita tak pilih bulu pergi belaka. Bapak munafik mati, mayat agak. Padahal Tuhan larang kalau bapak munafik mati, jangan semayang. Kalau semayang Tuhan maaf kita. Wala tusalli ahadin minhum mata abada. Jangan kamu sembayangkan mayat salah seorang daripada munafik ini kalau mati siapa bila-bila. Tak boleh sembayang. Kita orang panggil berlari Tok Imam lagi. Dah nampak dah Tok Imam dah bar emblem. Tak? Kalau makmum 10 dia 20. Kalau Tok Imam sini, Tok Imam Jepun. Gi juga bapak munafikin. Terang-terang menentang perjuangan Islam. Lawan Tok Guru, sokong orang zalim, sokong hendak semayang ke darah harok. Tak? Gi juga semayang mayat. Apa wajib semayang ramai? Ulama' kata dah, kalau orang fasik, orang yang jahat mati, maka sahaja hendaklah kita semayang sikit-sikit supaya memberi insaf kepada orang lain. Tujuan dia nak beri insaf pada orang lain. Ni pergi sampai gegar bang rumah ratik, JKK mampu kerah. Faham? Dia melawan Islam, dia hina Nabi, hina Quran. Pemimpin dia kata kalau ikut Quran kita tak maju. Quran tak layak zaman sekarang. Quran zaman dulu je layak. Quran patut letak dalam muzium. Kalau ikut Quran, habis orang Melayu tak ada tangan. Dak hina Quran. Dak kita tukang sokong. Habis jadi sesat. Dak orang sesat, kita nak semayang mayat apa? Semayang seorang sudah. Ini lagu tu. Dan dalam hadis yang lain pula, bahawasanya jenazah itu dia berkata-kata di dalam keranda. Wa in kanat salihah qalat qaddimuni. Dia kata, kalau mayat tu orang yang baik, orang yang kasih kepada Allah dan Rasul, orang yang taat beragama, orang yang nak lihat Islam itu memerintah di dalam negara, dia tak suka kepada kemungkaran, dia benci kepada maksiat, dia tidak suka kepada kezaliman, itu mayat yang baik. Maka mayat itu akan kata di dalam keranda, qaddimuni, cepatkan aku. Dia cakap. Kalau mayat itu yang tidak baik, maka mayat itu berkata, ya wailata, ainama tuqaddimuni, ainama azhabuni. Malangnya nasib aku hari ini, atau celaka dah aku, kemana kamu mau bawa aku hari ini? Ini mayat hadap pakar. Pokok ni, pokok lawang ulama', lawang Tok Guru, lawang hadis, lawang Quran. Dia kata, kita tak lawang. Kita baca Quran agak, kita pergi ke Mekah agak. Tetapi kita memberi saham dalam menyekat kebangkitan Islam di bumi Malaysia adalah termasuk dalam golongan musuh-musuh Islam. Kerana kita, kewajipan kita orang Islam, mestilah amal ma'ruf nahi mungkar. Kerana inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga sahabat-sahabat ini
digelar sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Pasal apa siapa turun ayat lagu tu? Para sahabat dapat khairu ummah, umat yang terbaik atas muka bumi. Allah Ta'ala tamu ayat nak kena sifat sahabat. Ta'muru nabi buat baik, dia larang buat mungkar. Wa tu'minuna billah. Sahabat tak ada, suruh saja tak larang. Itu bukan ke jalan Islam tu. Nampak? Ada golongan yang disuruh je orang buat baik. Dia kata kita tak boleh larang orang buat mungkar. Ini sesat. Ini 72 golongan dalam api neraka sesat. Hak Rasulullah, hak sebenar, hak sunnah, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dia sekaligus. Kalau kita pecah dua, sesat. Ada, dia sekaligus, dia sepasang. Kan orang cakap lah ni. Dia cakap tentang Rasulullah, cakap tentang hadis. Dia kata kita tak boleh nahi mungkar. Nampak, kita hanya amar ma'ruf, hanya amar ma'ruf saja. Nahi mungkar tak boleh. Tak payah, dia kata. Ini sesat. Ini mensuku-suku, menjuzuk-juzukkan akan perintah-perintah agama. Kerana dalam Quran hampir berpuluh-puluh tempat menggabungkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak? Dia kata kita semua suruh orang semayang sudah, lama-lama orang berhenti judi, sedak gamuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Batu Sayyidina Ali tengok orang bermain judi, dia ambil papan judi tu, dia rembah sampai pecah. Dia pernah memecahkan alat muzik dalam harta anak yatim. Ini sahabat-sahabat. Sayyidina Umar bila tengok orang kutip cukai yang tidak dihalalkan oleh Islam, dia kejar dengan pedang. Ini sahabat-sahabat. Tidak suruh saja buat baik, dia kena larang kemungkaran. Nah, kalau suruh saja tak larang, atau larang saja tak ada suruh, ini tak benar. Yang benar yang datang daripada Allah dan Rasul. Tak, hak datang pada Rasul, amar ma'ruf nahi mungkar, dia kena sepasang. Maka kita bukan nak semayang saja, kita diwajibkan untuk menentang kemungkaran yang ada di depan mata. Man ra'a minkum munkara marang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, fal yugharrik, maka hendaklah diubahkan biyadihi dengan tangan. Fa ilam yastati, tak kuasa dengan tangan, fa bilisani, dengan lidah. Tak kuasa dengan lidah, fa biqalbi, dengan hati. Hati ni adhaful iman, kata Rasulullah, yang lemah iman. Iman yang lemah. Tapi jangan selema dengan iman. Kita dengan anak kita tak boleh, dia kena guna tangan. Faham? Sebab Nabi kata fadribuhum alaiha. Naklah kamu pukul anak kamu meninggalkan solat. Dia mulut aja kena pukul. Siapa suruh pukul? Rasulullah. Tak mau ikut Rasulullah, dia tepat masuk dalam api neraka. Faham? Dalam Quran pun kata fadribuhunna, hendaklah kamu pukul isteri-isteri kamu. Setelah dua cara tak memberi kesan. Mula-mula fa'izuhunna, hendaklah nasihat isteri kamu yang derhaka. Tak jadi apa juga wahjuruhunna fil madaji', barulah kamu tak tidur dengan mereka, tinggal biar duduk seorang situ. Tak jadi apa juga fadribuhunna, maka kamu pukullah mereka. Dia kena gitu. Nah, peraturan Quran hadis, kita jangan peraturan yang pandai-pandai. Nah, mayat yang jahat dia kata muna agi kuana aku hari ni. Muna agi kuana celaka dah aku hari ni. Mayat yang tak pakat, mayat yang menyokong kezaliman, yang membiarkan kemungkaran. Kita nak tegur orang berjudi boleh. Kalau kita tidak ada kuasa, tak boleh. Tegur orang berjudi, tegur orang buat maksiat. Kita nak berhentikan orang berjoget petahap besar-besar, tak boleh. Melainkan kita ada kuasa. Lepas tu wajib kita untuk mendapatkan kuasa bagi umat Islam. Itulah tujuannya Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Munawwarah untuk mendirikan daulah Islamiah yang pertama, menjadi satu kerajaan yang ada kuasa, maka dapat dijalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sempurna. Tidak tak boleh. Kita boleh marah anak kita joget suruh tutup TV. Dah kalau orang bising bangun buat konsert, kita boleh kita tutup. Tak boleh. Melainkan kita ada kuasa memerintah, kita batalkan benda-benda lagu ni. Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat sebagai rakyat, sebagai negara yang mematuhi perintah Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk sebuah negara, sebuah negeri itu takut kepada Allah dan beriman sungguh-sungguh, kami, kata Allah, akan buka pintu-pintu rahmat, pintu keberkatan daripada langit pihak atas dan daripada bumi pada pihak bawah. Tapi sekarang kita mengundang bala daripada Allah.
Tu nak buat pula lagi, nyanyi terbesar pula. Nak undang pula penyanyi top daripada luar negeri. Hak orang putih, hak kafir lanak, hak tak sembah Allah, yang mendedahkan aurat, ini diberi peluang untuk bernyanyi dan sebagainya. Ulama-ulama dia gang. Tengok mulut tu. Dr. Harudin tapah beluah ngegang. Dah boleh nak cakap sikit. Ulama Ishaq Baharum mengaji di mana? Mekah 20 tahun. Siapa tak buka mulut ni gang gajah belepeng-lepeng. Tak boleh cakap. Penyanyi boleh, apa boleh. Sesatlah tu. Kalau kita mendiamkan diri lagi, kita turun bala. Fitnah kena belaka. Wattaku fitnatan la tusibal ladzina zalamu minkum khassah. Ndaklah kamu takut fitnah yang turun daripada Allah, yang bukan saja kena kepada orang yang zalim saja di kalangan kamu. Kita kena tak? Kita nak pandai-pandai dalam bidang ini, kita tak boleh pandai-pandai, melainkan kita terima daripada Allah dan Rasul, iaitu Quran dan Sunnah. Maka kata Rasulullah, yasma'u sautaha, semua makhluk dengar mayat ni bercakap-cakap. Semua makhluk dengar. Illa seqala, melainkan jin dan manusia tak dengar. Ini mukjizat Rasulullah. Dia boleh tahu, dia boleh dengar. Rasulullah boleh dengar orang kena azab dalam kubur. Rasulullah boleh dengar orang bercakap dalam khanda. Nabi kata, mayat bercakap dalam khanda ni semua orang dengar, melainkan manusia dan jin. Mana kambing dengar, rimau dengar, gajah dengar, pelawahang dengar, kuku dengar, titi dengar. Semua dengar. Kucing dengar, kambing dengar. Yang tak dengar, jin dan manusia. Nabi kata, walau sami'a la sa'iqa. Kalau manusia dengar, nescaya pengsang. Siapa nak atur kubur, mayat belebel lah kanda. Nak atur kubur. Tak sampai kubur, baru bor tak bau, rembah lalu. Celakak cakap pula, tembak lagi habis. Faham? Nabi kata, walau sami'a la sa'iqa. Kalau boleh dengar, habis pesang orang. Tengah-tengah usung dengar cakap. Nampak? Balik mula balik mula aku. Aku tak boleh bersikap lagi ni. Nampak? Jadi kita nak ra'i, kita nak besarkan, hendaklah mayat-mayat orang yang ketika hidup, mereka ini menyebelahi perjuangan Rasulullah. Orang yang memberi, yang menentang perjuangan Rasulullah, jangan kita nak mana-mana ra'i tak boleh. Waktu Sayyidina Umar bahasa dia nak jerah, dia ambil pedang, pegang tangan, dia galah panah atas bau. Orang lain secara bawah 7 kali, kemudian dia naik atas tempat tinggi, dia laung kuat-kuat. Padahal tepi Kaabah tu penuh dengan maknanya puak-puak barisan Mekah. Penuh Mekah masa tu penuh duduk. Dengan Abu Jahal, Abu Lahab, habis ada. Undertaker ada. Nampak? Dia kata gua mana? Katanya Sayyidina Umar, inilah muka-muka yang akan kalah dan masuk dalam lubang api neraka belaka. Ditunjuk seorang-seorang. Pasal apa? Pasal kelakuan nampak dah lawan Rasulullah. Kelakuan menentang Allah dah. Bukan Sayyidina Umar boleh baca dalam perut, dalam jiwa, dalam hati tak nampak, tapi dah zahir menentang Rasulullah, menentang ayat-ayat Allah, takabur daripada syariat Allah. Nampak? Memberi yang duduk memberi bantuan, bersokong, bertolong-menolong atas menyekat kebangkitan Islam. Tamu tengok Islam maju. Ini yang ada sekarang. Nampak? Sebab tu Sayyidina Umar dia bilang, inilah muka-muka yang akan kalah kayak gini. Hari ni betul aku nak lari, tapi inilah muka yang akan kalah dan akan masuk dalam lubang api neraka. Ditunjuk seka-seka. Bingung tak Sri Abu Lahab. JKK kecil dah. Cacat. Sebab Sayyidina Umar dia orang backing. Dia juara Gusti dia. Nampak? Sayyidina Umar masa dia jahiliah tu dia juara Gusti. Ibnu Sa'ad sebut dalam Tabaqah dia, Sayyidina Umar ni juara gulat. Gulat ni main Gusti, kalau berlawan Gusti ke tak menang lawan Sayyidina Umar. Dia setongko. Orang gagah. Kaki-kaki kena ni. Sebab tu dia cabar. Dia kata siapa yang nak bini dia jadi janda, anak ni jadi yatim, tunggulah dia di lereng bukit. Aku nak hijrah, tunggu aku. Tak ada seorang berani tunggu. Kecil habis. Dia kena ada kepala pengak tek lah kapung. 2-3 ekor. Ni dok orang mari nak ambil surah serodo.
Kita buat macam nak mampus tu kan. Mayang tahun-tahun. Kita pula ramai 30 orang, dia maju orang ni. Dia kekek. Nak ambil balik serah dia. Habis serah nak kuci. Tak ada kepala masang macam ni. Setongkut. Nak ada gagah mereka. Ni anak nak kuci ni tau. Nak kuci. Nak. Mau lagi. Dia gitu. Komang sepanah. Boleh cakap mayat. Ini hebat. Memang ni dia mati pada alam syahadah. Dalam alam barzah dia telah pun masuk dalam barang baru. Di alam barzah hidup. Mati gua ni. Mati ni alam kita. Alam barzah dia hidup. Lepas tu dia sunat beri salam pergi kubur. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri-negeri orang yang beriman, dan kami insya-Allah pasti akan bertemu dengan kamu lambat ataupun cepat. Dan apa? Nabi kata Allah Taala beri izin kembalikan roh mayat dapat menjawab salam. Mana hidup hidup pada alam barzah. Nah, yang kata rasul-rasul je hidup, rasul-rasul orang mati syahid hidup yang mana yang hakiki. Ini hidup yang sekejap-sekejap, lain pada rasul, lain pada orang mati syahid. Ini hidup sebenar, bermewah-mewah, tu lain tu. Nah. Ada orang kata dah lah, ayat tak dengar gua ni. Boleh jawab salam. Nah. Innahum la yasma'u qarnani alikum. Mayat-mayat ni sesungguhnya Nabi kata dapat mendengar bunyi terompah-terompah kamu. Kita jalan nak tinggal mayat tu, kita gesek di pasir, mayat boleh dengar. Dia dengar. Tapi tak boleh nak berhubung dengan kita. Kita alam lain. Tak? Jadi lemahnya. Segala binatang ni boleh tengok. Ayam boleh tengok malaikat. Nampak? Ayam nampak malaikat. Nabi kata iza sami'tum dia hadikah. Fas'alullaha aminar rahmah atau kama qala. Fa innaha ra'at malaka atau kama qala. Apabila kamu mendengar akan kokok ayam, maka mohon rahmat dan keberkatan daripada Allah. Ayam kukuk, Nabi suruh minta rahmat, minta berkat. Berdoa kepada Allah. Sesungguhnya ayam nampak malaikat rahmat. Ni hadis Nabi. Kita tahu apa marah ke ayam. Ayam boleh tak tiba bahasa ngukuk. Ayam nampak malaikat. Kedua ayam bising nak tidur. Ayam pun dia ni bising bangun ni. Marah. Ayam tu fa innaha malaka, dia nampak malaikat. Nabi suruh kita berdoa, minta dapat rahmat kepada kita, malaikat rahmat lagi. Tu. Kita lemah tak nampak. Tak nampak kita. Tak nampak saat ni dah mata kita ni besar dah. Tapi tak nampak lagi. Tu kelemahan kita. Dalam lemah pun sombong kita. Akhir sekali Rasulullah SAW berpesan, la tattabi'annal janazah bisautin. Jangan sekali-kali kamu mengikut akan jenazah dengan suara, yakni mengangkat-ngangkat suara. Maksudnya sunat diam kalau kita ikut jenazah ni. Sunat diam. Maksud diam ni jangan duk sembang lah. Usul jenazah tu sembang. Tak. Jangan duk buat gitu gini tak payah buat. Kata ulama kalau tak mau, tak dapat, tidak nak bercakap juga, maka bercakaplah dengan zikir. Cakap dengan zikir. Kita buat belah-belah mikul mayat. Gitu gini, ikan payah malang, akan otak atau unjang tak naik tagang. Cakap bak unjang, kalau kaki ke laut. Otak kaki bahaya minta harta orang, cakap bak borang, aku pandai hala itu keke beri. Sipang molek dah ingat nak ambil cok lagi. Belang-belang mikul tu. Nak lagi basikal. Allahu Rabbi. Dan akhir sekali Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'ama faqad atahunna ma yushghiluhunna aw atahum ma yushghiluhum aw kama qala. Bila keluarga Ja'far bin Abu Talib dalam keadaan bersedih kerana kematian Ja'far bin Abu Talib, Nabi kata hendaklah kamu buat makanan atau rumah dia atau rumah keluarga Ja'far. Nampak? Isna'u li ali Ja'far. Kamu buat makanan atau rumah orang mati. Bukan yang makan ke orang mati, makan ke anak bini dia, kesusahan. Pasal hari tu dia rohok. Nak fikir hak dia, nak pergi cari orang Galileang, nak betul esang, nak cari orang mandi, nak panggil orang semayang. Maka sunat kita jarang ni buat makanan
Dia makan hari tu. Dia dah yang masak tengah hari sekali, malam sekali sunat. Tidak aman gini dah. Dia makan arah rumah dia, ada ramai-ramai. Mana? Tak nak utuh rumah-rumah. Nah, jadi pelik kita ni. Patut kita batu dia susah.